Okey, untuk tajuk yang berikutnya, belanjawan peribadi. Apa itu belanjawan peribadi? Anggaran perbelanjaan berdasarkan anggaran pendapatan. Ini anggaran sahaja. Kita anggarkan berapa perbelanjaan kita, berapa pendapatan boleh guna kita dalam tempoh tertentu untuk satu bulan. So, dalam belanjawan peribadi ini kita buat untuk tempoh satu bulan. Kita akan rancang jumlah pendapatan boleh guna kita berapa. Lepas tu perbelanjaan yang kita nak buat apa? Dan kita kena kira dalam belanjawan peribadi. Itu yang you dapat sebelum ni yang kita belajar pendapatan boleh guna sama dengan perbelanjaan campur tabungan. Apa formula tu? Sekejap saya tengok balik. Astagfirullahaladzim. Tadi kenapa? Pergi letak balik. Pergi letak balik. Mana? Mana tak jumpa. Betul tak? Pendapatan boleh guna sama dengan perbelanjaan campur tabungan. You akan dapat pendapatan boleh guna. Daripada formula itu, kita akan buat belanjawan peribadi. Yang mana belanjawan peribadi ni kita tengok pendapatan boleh guna dan perbelanjaan kita. Okey? Belanjawan peribadi dapat bantu individu capai matlamat kewangan. Maksudnya dengan bila kita buat belanjawan peribadi ni, kita bantu kita untuk capai matlamat kewangan kita, bantu kita untuk berjimat cermat, melihat perbelanjaan berbanding dengan pendapatan. Jadi kita boleh berjimat cermat. Kita tengok okey, mana perbelanjaan yang lebih kita boleh kurangkan. Itu matlamat utama dia. Matlamat kewangan boleh dibagikan kepada dua, jangka pendek, jangka panjang. Matlamat kewangan jangka pendek, kewangan jangka panjang. Jangka pendek tu macam pinjaman semua tu, jangka panjang macam pinjaman. Kalau jangka pendek tu macam yang kita perlu buat bayaran untuk perbelanjaan harian, rumah dan sebagainya. Antara penentu matlamat kewangan ialah keinginan umur. Ini baca sendirilah, penting. Ini matlamat kewangan, ada 4 matlamat kewangan. Kepentingan matlamat kewangan. Menggalakkan perbelanjaan secara berhemat. Maksudnya dengan buat belanjawan peribadi ni kita dapat menggalakkan perbelanjaan secara berhemat. Kita dapat tengok mana perbelanjaan yang melebihi, yang kurang ke, kita boleh kurangkan perbelanjaan yang terlebih. Itu merupakan menggalakkan perbelanjaan secara berhemat. Membantu individu memahami nilai sebenar wang, mempunyai simpanan dan supaya mempunyai lebihan wang setiap bulan. Lebihan wang ni samalah dengan simpanan. Okay? Sebab bila you buat belanjawan peribadi ni, di akhirnya nanti you akan dapat berapa baki wang yang ada. Dan baki itu yang kita akan buat simpanan. Okay, macam mana cara nak sediakan belanjawan peribadi? So you ingat kita ada 2 belanjawan tau. Satu belanjawan peribadi, lagi satu belanjawan negara. Belanjawan peribadi untuk kita sendirilah. Belanjawan negara untuk negara. Semua itu merupakan anggaran perbelanjaan. Nantilah kejap lagi. Okay, macam mana cara nak sediakan belanjawan peribadi? Ini langkah dia. Kalau langkah-langkah macam ni mungkin masuk untuk soalan objektif. Okay, mungkin masuk untuk soalan objektif, you kena tahulah langkah dia macam mana. Okay, yang pertama sekali kita kena kenal pasti punca pendapatan dan potongan wajib. Kita kena tahu apa pendapatan yang kita akan dapat dan potongan wajib kita. Maksudnya pendapatan kena tolakkan dengan potongan wajib. Ini yang kita akan dapat pendapatan boleh guna. Ingat balik, kita dah belajar kan? Pendapatan boleh guna. So, pendapatan boleh guna ini yang kita akan gunakan untuk kira pendapatan boleh, untuk kira belanjawan peribadi. Okay, pendapatan boleh guna ni yang kita akan guna untuk kira belanjawan peribadi. Bukan jumlah pendapatan. Tu kena ingat. Jangan salah ambil Lepas tu, bila kita dah dapat pendapatan boleh guna, kita buat apa? Kita catat semua perbelanjaan yang kita nak buat.
catatlah. Kalau kat sini dia kata kelaskan ikut yang tetap harian ni semua. Okey, kalau saya kata tak payah kelaskan. Yang penting you catat segala perbelanjaan yang you nak buat. Okey, lepas dah catat, kena susun perbelanjaan ikut keutamaan. You tengok mana yang paling penting letak dekat atas, yang tak kurang penting letak dekat bawah. Lepas tu imbangkan anggaran pendapatan boleh guna dengan perbelanjaan. Itu yang you kena tolakkan. Pendapatan boleh guna, tolak perbelanjaan, you akan dapat tabungan. Tabungan itu merupakan baki yang tidak dibelanjakan. Okey? Okey, saya buat contoh. Contoh. Okey, contohnya macam ni. Macam mana cara nak menyediakan belanjawan peribadi Okey, yang pertama dia kata kena pasti punca pendapatan dan potongan wajib. So, mula-mula sekali you kena tengoklah pendapatan apa yang you terima. Pendapatan apa yang you terima. Contoh, katakan pendapatan. Tulislah pendapatan. Apa pendapatan yang kita akan dapat? Okey, katakan gaji RM6,000. Tolak, ada lagi tak? Ada rumah sewa. Okey, dapat sewa pula RM2,000. Contoh. So, ada lagi? Tak ada. So, ini ialah jumlah pendapatan kita. Sekejap Bang, tengok kat luar bang. Kawan bang, ada tak? Okey, lepas tu dia kata okey. Mama, buka pintu keluar. Orang tengok, jangan nak main-main dengan mama. Okey, kejap. Okey. Kena pasti punca pendapatan. So, ini kita dah kena pasti pendapatan yang kita akan dapat. Lepas tu, potongan wajib. Tolak dengan potongan wajib. So, apa potongan wajib yang saya kena bayar? Zakat. Lagi apa? Cukai pendapatan. So, katakan zakat 200. Cukai pendapatan 50. So, totalnya ialah 250. So, ini yang you akan dapat pendapatan boleh guna. Betul tak? You dah buat bentuk penyata kan sebelum ni kan? Pendapatan boleh guna. So, berapa? 8,000. 8,000 tolak 250, 7,750. Betul? Okey? Betul? Betul tak? Okey, 7,750. Betul? Okey, next. Lepas tu, langkah yang kedua dia kata catat semua perbelanjaan. Okey, so daripada pendapatan boleh guna, ini kita akan guna untuk buat belanjawan peribadi. Belanjawan peribadi bermula daripada sinilah. So, tolak dengan perbelanjaan. So, kita catatlah segala perbelanjaan yang kita ada. Contoh, bayar sewa. Lagi apa? Kereta. Lagi apa? Pampers. Bagi ibu ayah. Lagi apa? Semua. Makanan. Ni contoh Lepas tu tulislah berapa? 800, 500, 100, 300, makanan 200, 500 contoh. Lepas tu kita susun. Langkah kedua kita catatkan segala perbelanjaan. Dah catat dah. Yang ketiga kita kena susun perbelanjaan ikut keutamaan. Jadi makanan yang paling penting, jadi makanan kena letak dekat atas. Jadi lepas ni ingat belanjawan peribadi makanan mesti kena letak paling atas. Yang lain tak kisah. Okey, yang lain mana-mana okey. Makanan paling penting kena letak paling atas. Lepas tu dah kira imbangkan. So kiralah ini campur ni dapat berapa. Lepas tu imbangkanlah. Pendapatan boleh guna, tolakkan dengan perbelanjaan, you akan dapat berapa. Inilah dia
baki atau tabungan. Nampak tak? Ini cara nak kira pendapatan boleh guna. Ada apa-apa nak tanya? Faham? Okey, boleh? Boleh? Lepas tu, belanjawan peribadi yang disediakan oleh individu berbeza dengan individu lain. Maksudnya belanjawan peribadi saya tak sama dengan belanjawan peribadi awak. Belanjawan peribadi Priya tak sama dengan Revisha. Belanjawan peribadi Revisha tak sama dengan Likaway. Itu contoh. Setiap orang mempunyai belanjawan peribadi yang berbeza. Okey. So, itu belanjawan peribadi. Kita tengok kepentingan pula. Kenapa pentingnya kita buat belanjawan peribadi ini? Membolehkan individu mendahulukan perkara yang penting. Itu yang penting lah, kita tengok perbelanjaan yang penting. Apa? Perkara yang penting kita letak paling atas. Itu yang dia kata membolehkan individu mendahulukan perkara yang penting. Yang lebih penting kita dahulukan. Yang tak penting kita postpone dulu. Nanti dululah, bulan depan lah beli. Itu contoh. Membantu individu menabung. Dengan adanya belanjawan peribadi tu ada tabungan dekat bawah kan. Jadi tabungan itu kita gunakan untuk menabung. So boleh digunakan untuk tujuan kecemasan. Terusnya membantu menyelaraskan perbelanjaan mengikut pendapatan. Maksudnya kita boleh selaraskanlah perbelanjaan kita dengan pendapatan kita. Kita takkan terlebih belanja. Macam itulah maksud dia. Mengelakkan hutang. Kenapa mengelakkan hutang? Bila kita terlebih belanja, itu yang kita terpaksa berhutang. Jadi bila kita buat belanjawan peribadi, belanja kita kita punya pendapatan sesuai dengan perbelanjaan, tak ada lebihan. Jadi itu dapat mengelakkan daripada kita berhutang. Mengelakkan kenaikan harga barang. Jadi bila kita berbelanja berjimat-jimat, berfikir dulu sebelum berbelanja, ini dapat mengelakkan kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang ni berlaku bila orang minta barang tu terlalu banyak. Sebab tu bila orang minta tu yang dia makin lama makin naik harga. Jadi bila kita berbelanja secara berhemah, kenaikan harga barang itu dapat dikawal. So itu kepentingan perbelanjaan belanjawan peribadi. Ada apa-apa nak tanya?